A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, saya sambung kepada perbincangan yang lepas, iaitu berhubung dengan perkara-perkara yang batalkan sembahyang. Nombor 4, banyak bergerak, melakukan sesuatu yang tidak ada perlunya, ajaknya seperti bergerak 3 langkah atau memukul 3 kali berturut-turut, kerana orang yang dalam sembahyang itu hanya disuruh mengerjakan yang bersangkut dengan sembahyang sahaja. Pekerjaan yang lain hendaklah ditinggalkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fis salati la syughla, rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata ataupun telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam sembahyang itu sudah ada pekerjaan yang tertentu tidak layak ada pada pekerjaan yang lain. Riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun apabila ada hajat kepada perbuatan yang lain, maka tidak ada halangan. Umpamanya sembahyang sewaktu sangat takut dalam peperangan, atau melihat kala jengking atau ular yang akan menggigit, tidak ada halangan bergerak atau melangkah. Begitu juga gerak yang sedikit seperti menggerakkan anak jari atau lidah, kerana demikian tidak mengubah rupa aturan sembahyang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadain fi salat al-aqrabi wal hayyah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Maksudnya Rasulullah SAW menyuruh membunuh kala jengking dan ular dalam sembahyang. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi di antara perkara yang batalkan sembahyang ialah banyak gerak. Banyak gerak tu kita boleh kategorikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, gerakan yang kecil. Minta maaf saya, 3 bahagian. Yang pertamanya bahagian yang kecil, umpamanya bergerak jari. Bergerak jari ataupun bergerak mata berkelip-kelip, ataupun setengah-setengah orang dia gerak telinga. Warna apa? Dia gerak telinga. Ataupun dia gerak hidung sikit, bila dia kecek macam tu lah. Waktu tak apa, waktu tak ada masalah. Banyak pun tak apa, tapi makruh. Tak apa lah, tapi makruh. Makruh tu kita orang beriman ni kalau boleh tak buat makruh, sebab kita nak dapat pahala kan. Kita nak buat bekalan untuk alam akhirat. Jadi kalau main makruh somo jadi gagal dia tu. Gagal tu cari pahala tu. Di alam akhirat. Jadi kalau boleh buat makruh pun jangan. Jadi jangan ajar sangatlah. Kau jari-jari gerok umur tu sajalah. Minggu ni gerok sikit-sikit gitu, minggu depan gerok sikit-sikit lagi. Minggu depan segi ni dah gerok langsung dah jadi. Kalau orang ambil dia gerok banyak sangat dah. Gitu. Itu yang pertama, itu tak batal sembahyang lah. Yang kedua, gerakan biasa yang tidak fahisyah, yang tidak ada kehinaan. Umpamanya gerak angkat tangan, gatal dekat pipi, kita pun angkat tangan, kita garu kat pipi ni. Lepas tu garu pula dekat kat dahi. Waktu tu jangan lebih, jangan kita buat 3 kali berturut-turut. Kalau kita buat 3 kali berturut-turut, maka batallah sembahyang. 2 kali tak apa lagi, pun makruh kalau tak ada hajat apa-apa. Tapi kalau ada hajat, main gatal semua dah ingat kepada apa-apa. Hidup gatal-gatal tu sembahyang pun tak khusyuk, kena garu kot sikit. Jadi waktu tu tak apalah. Tapi kalau saja-saja tak garu pun tak ada apa-apa pek, maka waktu makruh kalau 2 kali dah. Tapi kalau 3 kali dia jadi dah sah sembahyang.
Ada satu lagi perbuatan yang hina, orang panggil. Perbuatan yang hina ni macam melompat. Dia semayang dia pergi melompat mula-mula ada. Dari dia soft pertama, soft kedua dia melompat gerak, soft tiga. Pandai pula. Dia ni ahli lompat jauh bunyi. Dia pergi lompat bunyi. Bunyi apa? Kapek baru. Bunyi lagi lah. Bunyi dah umpamanya. Maka waktu batal semayang. Sekali je batal dah. Waktu sekali buka batal dah. Ataupun kita tepuh nyamuk. Kita tepuh nyamuk berkuat lah. Nyamuk ada kekang main dalam semayang tu, mana dia boleh lagi buat macam keluar mayang. Jadi waktu boleh membatalkan semayang. Ataupun kita pergi kaki ni diakak, digaru-garu belah ni, perbuatan yang hina. Sekali gitu tak apalah, acak-acak sangat gitu, dok garu tu, tu dia perbuatan yang hina lah. Kalau perbuatan garu panjang sangat gitu daripada atas bawah, waktu dah jadi hina, waktu akan membatalkan sembahyang. Okey, gitulah. Kalau paling tak apa, tapi makruh lah. Paling gitu, paling tengok juga lah. Paling tu kalau 3 kali tu batal lah. Tu batal lah. Tapi paling tu dia satu perbuatan lah, tidak hina. Sebab tu paling ni kita pekau kata sah bagi semayang. Sebab muka ni bukan bahagian kiblat. Yang bahagian kiblat dada. Dada kita ni mesti ngadap kiblat. Tak boleh paling-paling lah. Paling tak boleh. Tak sah semayang kalau kita paling dada. Tapi kalau paling muka sah lagi, sebab muka ni tak masuk bahagian kiblat. Walau macam mana pun perbuatan itu adalah makruh. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerita kepada Rasulullah seorang lelaki yang berpaling dalam sembahyang. Orang lalu dipaling, orang lalu tak kanan, orang lalu belah kanan dia paling belah kanan. Orang lalu belah kiri dia paling belah kiri. Umpamanya. Pada masa itu macam mana tu? Jadi paling-paling ni diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, wahtilasun yaftalisuhu asyaitanu min salatil abdi. Itu adalah satu kecurian yang dilakukan oleh syaitan di dalam sembahyang seseorang hamba. Jadi paling itu syaitan curi sembahyang kita. Dan dia curi buat ni. Curi tu makna dia luar lah sikit. Kalau pahala sepatutnya 10, dia jadi 9. Gitu kan. Kalau pahala 9 ni jadi 8 ni luar. Sebab apa? Paling tu melambangkan hati kita tidak khusyuk kepada Allah SWT. Lagi kalau khusyuk ni, alhamdulillah nak berpaling. Kadang-kadang bukan nak kata apa, kita tengok orang dulu, zaman Saidina Ali dulu lah. Sampai pekak makna dia, kalau apa nama siapa tu, Urwah bin Zubair. Betul maksud saya, Urwah bin Zubair. Sampai pekak oleh kerana dia ada satu penyakit kena potong kaki dalam semayang. Dia sengaja semayang untuk potong kaki tadi. Sebab apa? Semayang tu menyebabkan hati dia khusyuk. Jadi tak payah makan obat yang mengurangkan sakit. Cukup dengan semayang boleh potong kaki yang sakit tadi lah. Urwah bin Zubair. Jadi menunjukkan sampai pekat tu pun dia boleh kawal semayang dia, tak sakit akhirnya dah. Dia tak rasa sakit sebab khusyuk dalam semayang. Tiba-tiba kalau sikit-sikit paling waktu menunjukkan hati kita lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang buat macam tu dikira macam setan curi semayang dia. Setan curi bahagian semayang dia. Sepatutnya boleh 10 jadi 9. Takut dia curi 9, tinggal se gitu. Kan dia curi 10 pula. 3-0. Jadi sebab tu kita janganlah buat benda-benda yang makruh sebegitu. Jadi kalau paling, kalau dada tak boleh lah. Kalau dada, kalau paling tak sah lalu mayang. Sebab dia lari pada kiblat. Muka tak apa lagi. Ikut mazhab Syafi'i tak apa lagi. Gitu kata dia. Sebab tu orang bang ni kadang-kadang saya nak tegur kat sini. Orang bang sunat ngadap kiblat. Sunat ngadap kiblat tu dada lah. Jadi setengah-setengah orang tukang bang ni, bila hayang ala solat, mentang-mentang lah pusing sunat, pusing belah kanan, habis pusing ada dada. Dia pusing habis ada dada. Habis macam body dia tu guna kaki je dah. Kaki je dah pusing. Habis tangan dia, muka dia dengan dada dia habis belah kanan, lepas tu belah kiri pula.
Walaupun sunat, tapi bukan sunat dengan dada. Pusing tu sunat muka, sunat supaya suara tu merata kepada sebelah sini dan sebelah sini. Gitu. Jadi bila kita bang, jadi kita paling sambil dengan dada, hilang pahala ngadap kiblat kejap. Dah kan orang bang kan sunat ngadap kiblat tau. Hilang pahala sekejap ngadap kiblat. Itu jadi kena fikir. Kecuali dalam waktu yang sangat terdesak kena gerok, umpamanya dalam peperangan. Dalam peperangan memang kena gerok lah. Dah tengah perang, dah boleh tinggal sembahyang, dah boleh ke mana-mana, dah boleh tinggal sembahyang. Walaupun kita tengah nembok pun, kita ditugaskan apa panggil bahagian apa, bahagian ke bandar lah, bahagian perang. Tak rasa lah, bapak nak cerita perang nak reti, tak nembok je tau. Kita tengah nembok umpamanya, dah tembok semua tak reti-reti sampai habis waktu semayang pun, dikira masa nembok tu kena semayang ke? Ataupun masa berlari menyelamatkan diri tu boleh jadi tak berhenti langsung sampai habis waktu semayang, maka dalam berlari tu semayang lah. Gitu. Kalau boleh ngadap kiblat kejap, ngadap kiblat. Kalau tak ada, akan ngadap gitu lah. Ngadap mana yang boleh lah. Ngadap arwah kita nak pergi tu lah, nak menyelamatkan diri. Pada masa itu dia semayang cuma tak boleh nak cakap lah. Berlari-berlari sambil-sambil. Kalau boleh baca Fatihah, baca Fatihah. Kalau tak boleh, lelah doa, tak salah. Tapi jangan cakap. Masa berlari tengah mayang tu, royak kawan kita, aku mayang berlari mayang. Adalah isyarat ni, rokok ni, sujud dan sebagainya. Jadi kawan ni kita tahu, jangan ada tanya pula. Tanya hal-hal lain, janganlah. Sebab kawan kita tengah mayang dalam peperangan, tu berlari. Itu semayang lah kadar yang boleh gerok lah. Waktu boleh gerok tu, tu terpaksa. Ataupun kerana kita nak halang daripada gigitan binatang, boleh lah gerok. Cuma kalau lebih pada 3 kali ataupun sampai pekat kita pergi bunuh binatang, macam mana? Maka dalam kitab Subulus Salam ada 2 pandangan. Ada mengatakan batas semayang, ada mengatakan tak batas semayang. Jadi ada pandangan mengatakan walaupun 3 kali lebih pun tak apa. Kalau bunuh binatang yang nak gigit kita, umpamanya ular, ya kita kenyek kaki tu dah. Kalau nak kenyek tu dah, berat sangat kenyek dah, kuatan yang tu lah. Tapi oleh kerana nak gigit kita, tahankan diri saat ni, maka dalam kitab Subulus Salam ada 2 pandangan disebut. Satu kata sah, masih sah bagi semayang. Ada kata pandangan kedua kata tak sah. Jadi kita mazhab Syafi'i kita pakai asal lah. Tak, maknanya kalau gerok embeng sangat 3 kali, itu dah tidak sah. Kalau yang menghina sekali pun tak sah dah. Gitu. Dan nak buat kita gerok lah kadar yang tu, kadar yang apa gitu, yang menjauhkan diri daripada binatang tersebut. Sebab binatang-binatang ni ada sunat yang dibunuh. Antara disebut dalam hadis ni lah, kalau kita baca tadi, aswadain, iaitu 2 benda hitam. Kenapa? Al-aqrab wal hayyah, iaitu kala jengking dan juga ular. Itu di antara binatang yang sunat kita bunuh. Ada binatang hak sunat kita bunuh. Ada binatang yang makruh kita bunuh. Ada binatang yang makruh kita bunuh. Ada binatang yang kita boleh sembelih. Macam-macam jenis binatang ni. Binatang yang harus dibunuh ataupun yang sunat dibunuh ialah ada beberapa jenis binatang. Antaranya ialah ular, jengking. Itu memang disebut dalam hadis ni. Dan di antaranya lagi disebut dalam hadis-hadis lain Fa'rah ni maknanya kita kata tikus. Tikus di antara sunat yang bunuh. Kemudian di antaranya lagi ialah anjing yang gila, al-kalbul aqur, anjing gila. Itu sunat kita bunuh. Kemudian di antaranya ialah al-ghurab, burung gagak. Itu sunat kita bunuh. Bunuh juga makan, bunuh saja lah. Okey. Bunuh saja. Itu di antara binatang-binatang yang sunat dibunuh. Dan di antara binatang yang sunat dibunuh lagi ialah cicak. Cicak sunat kita bunuh. Dalam satu hadis mengatakan man qatala wazawan fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah. Barang siapa yang memukul cicak, membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka dia akan mendapat 100 kebajikan. 100 pahala boleh. Bunuh cicak seekor bunuh cicak seekor sekali kata, sekali pukul. Kalau 2 kali pukul kurang lagi. Kalau 3 kali pukul kurang sebab ada seksa pula situ. Kalau sekali pukul tu dah mati cicak tu, maka dapat pahala 100 kebajikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia bawa penyakit ni. Dan cicak ni adalah binatang yang
musuh Islam punya, musuh Nabi. Ketika Nabi Ibrahim sedang diletakkan dalam api bara, dalam api, dia bakar dalam api, dikatakan yang menyemarakkan benda pergi api itu di antaranya ialah cicak. Dia pergi aktif sehingga api itu jadi konsol. Ini cicak. Jadi sebab tu hukum bunuh cicak ni adalah sunat, sebab dia musuh kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan dia lambang kepada kekotoran. Ada cicak tu, ada kotor tu, rumah kita tu banyak serangga. Ada penjagaan rumah tak berapa molek lah tu, gitu dah. Pada serangga ada apa tu, dia akan cari serangga tersebut, akan menyebabkan banyak di rumah kita. Jadi pas pada ni cicak bunuh. Gitu, jangan lock gitu. Tidak, dia akan bawa pada penyakit. Itu di antara. Kemudian makan dan minum. Ini di antara perkara yang batalkan sembahyang. Keterangannya sebagai keterangan nombor 4. Keadaan makan dan minum itu sangat berlawanan dengan keadaan sembahyang. Nak makan nak minum buat sembahyang. Tiba-tiba pergi makan, pergi minum, pada masa itu membatalkan sembahyang. Sebab-sebab sujud sahwi. Nombor 1, ketinggalan tasyahud awal pertama dan ketinggalan kunut menurut jalan pendapat-pendapat yang terdahulu penjelasannya dalam pembicaraan sunat yang lebih penting. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Mughirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min rak'atain falam yastatimma qa'iman falyajlis wa in istatim wa in istatimma qa'iman fala yajlisu wa yasjudu sajdatai sahwi rawahu Ahmad. Daripada Mughirah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang daripada kamu berdiri sesudah 2 rakaat tetapi ia belum sampai sempurna berdiri, maka hendaklah ia duduk kembali untuk tasyahud awal. Dan jika ia sudah berdiri betul, maka ia jangan duduk kembali, dan hendaklah ia sujud 2 kali sujud sahwi, riwayat Imam Ahmad. Jadi makna dia ada sunat-sunat yang berbeza. Ada sunat dipanggil sunat hai'ah, ada sunat dipanggil sebagai sunat aba'ah. Jadi kalau sunat hai'ah ni kalau kita tinggal makruh, tapi kalau sunat aba'ah kalau tinggal makruh tu kuat, maka makruh tadi perlu dijabarkan, perlu ditampung balik. Dengan berapa orang panggil? Dengan sujud sahwi, berdasarkan dalam hadis yang kita baca tadi. Iaitu dalam hadis sebut, kalau seorang tu lepas pada rakaat kedua, tiba-tiba dia bangun, jangan dah dia duduk, tapi dia kena ganti dengan sujud sahwi. Maknanya dia tak baca tahiyat awal lah. Dia tak baca tahiyat awal. Tapi kalau belum lagi dia berdiri, pada masa itu hendaklah dia duduk. Tapi tengok duduk diri tu pun dekat dah nak diri, umpamanya, ataupun separuh dah. Dia banyak diri, dia banyak diri daripada duduk. Pada masa itu walaupun dia boleh duduk, tapi hendaklah dia tampung dengan sujud sahwi. Tapi pada masa dia bangun tadi tak sampai separuh lagi, tak, pada masa itu dia bolehlah duduk, baca tahiyat awal dan tak payah sujud sahwi, berdasarkan kepada keterangan para ulama. Jadi kita boleh ambil kesimpulan sini, iaitu tinggal sunat aba'ah. Gitu. Walaupun dia sebut apa dalam hadis ni sebut tahiyat awal, tapi sebenarnya sunat aba'ah lah. Itu yang sebenarnya. Okey. Kemudian sunat aba'ah ni dia bukan setakat tinggal je kita kena sujud sahwi ataupun sunat sujud sahwi. Tetapi kalau orang tu dia syok, aku buat dah tadi sujud sahwi, dia tak ingat, syok lah. Bukan kalau hak yang pertama tu memang dia tinggal, dia ingat sungguh, dia ingat bahawa dia dah melakukan sunat aba'ah. Hak ni dia syok saja, aku baca dah tahiyat awal tadi, dia ingat sekarang. Syok apa panggil tak? Syok pun sunat juga sujud sahwi. Bukan maknanya kita kata yakin je, aku yakin Allah tadi memang dah baca tahiyat awal, confirm dah baca tahiyat awal, kita ingat sungguh-sungguh, itu memang sunat sujud sahwi lah. Tapi kalau orang tu syok, sujud sahwi kedok ni, sujud sahwi kedok tadi, ataupun baca kunut kedok tadi, galik je dia duduk fikir apa, tak tahu lah, tak, galiknya pada masa duduk tahiyat, masa dia umpamanya masa tahiyat sembahyang subuh tu, dia tak ingat, aku baca kunut kedok, dia tak ingat.
Ia mari syok. Pada masa itu pun sunat juga sujud sahwi. Dah kalau umpamanya dia baca sungguh, tak apa lah, sebab dia syok dah. Bila dia syok tu dia ke macam ke dak buat. Walaupun dia hakikatnya dia buat pun, kalau anak dia royak dia biarlah, tak apa dah. Okey. Anak dia royak buat baca dah dia benarnya tak apa pula ke sujud sahwi ni dah. Tak apa, sebab apa? Sebab dia syok. Syok tu cukup dah. Kemudian kelebihan rakaat atau rukun atau sujud sebab lupa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Mas'udin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal dhuhra khamsan faqila lahu azida fis salat faqala la wa ma dhalik faqalu sallaita khamsan wa sajada sajdataini. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang zuhur 5 rakaat. Maka ditanya orang kepada baginda, adakah baginda sengaja melebihkan sembahyang baginda? Jawab baginda, tidak. Mereka yang melihat baginda sembahyang berkata, engkau telah sembahyang 5 rakaat. Mendengar keterangan mereka yang demikian, maka baginda terus sujud 2 kali, iaitu sujud sahwi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau orang tu terlebih rakaat, maka sembahyang dia sah lagi dan disunatkan dia sujud sahwi. Dah kalau makmum pula macam mana? Ada kau nak ikut kau ni rakaat kelima tu. Kalau ikut juga tak sah. Dah nak buat apa? Berhenti satu lah. Maknanya dia mufaraqah, dia beri salam. Itu fatwa yang ditulis oleh Muhammad Salih Al-Munjid. Dia kata bahawa cukup dah. Maknanya dia beri mufaraqah dan dia beri salam. Sebab apa? Dah orang tu naik rakaat kelima, pada masa itu dia jangan ikut. Kalau dia ikut juga tak sah lah. Dia ikut tak sah lagi tambah. Kalau zaman Nabi ni sebab baru dalam pelajaran. Zaman Nabi ni saya kira lah, walaupun orang ikut 5 rakaat pun, tapi dalam pelajaran. Macam kita ni, kita dah sempurna dah hukum syarak, ada dah kira kita dah. Pada masa itu kalau ikut juga dah sah bayang. Jadi pada masa itu setakat tu je bayang ikut imam. Pahala boleh, jangan bimbang. Dah. Okay. Dah kalau orang lain ikut mana orang lain? Dia orang masbuk. Ada orang masbuk. Jadi orang masbuk ni, dia ikut rakaat kedua tu imam, tiba-tiba tu imam sembahyang 4 rakaat, maknanya tambah setengah dah. Jadi orang lain bila 4 rakaat memang dah ikut dah. Kalau ikut dah sah lah. Nisbah pada masbuk tadi sah. Sebab apa? Tu imam tu masih sah lagi untuk diri dia, maka orang lain pun boleh lagi ikut dia. Jadi orang yang masbuk tadi ikut rakaat kedua, tiba-tiba mayang dengan cukup 4, lek bunyi. Sebab apa? Dah tu imam pergi tambah 1 rakaat. Jadi waktu sah tak ada masalah tu. Sebab sah imam, maka sah lah makmum bagus. Tapi disebut pada hak 4 dah kita tambah juga, ikut imam, tu tak boleh. Apa beza antara dua keadaan. Okey. Kerana ragu, nombor 3, kerana syak ragu bilangan rakaat yang telah dikerjakan. Umpamanya ia ragu apakah rakaat yang sudah dikerjakan 3 atau 4, maka hendaklah ia jadikan bilangan yang yakin, iaitu di sini 3 rakaat, maka ia tambah 1 rakaat lagi serta ia sujud sahwi sebelum memberi salam. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan aw arba'an falyatrah syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusalli. Rawahu Ahmad wa Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang kamu ragu dalam sembahyang, maka apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4, mana 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sembahyangnya menurut yang dia yakini. Kemudian ia sujud 2 kali sebelum salam. Riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi dia syok 3 ke 4 kumbayang. Jadi 3 confirm, 4 syok. Maka dia bina atas 3, dia tambah lagi. Walaupun hakikatnya dia sembahyang lebih, tak apalah, dia dah ingat lah orang tak. Maka pas pada tu dia kena sujud sahwi. Sunat dia sujud sahwi sebelum dia memberi salam. Ini biasalah, orang tahu lah kena ni dah. Gitu. Kemudian apabila kurang rakaat, sembahyang kerana lupa, sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatail al-ashi
fasalla raka'atain thumma sallam. Faqalu qusiratis salatu am nasita ya Rasulullah. Faqala lam ansa wa lam tuqsar. Faqalu na'am. Fataqaddama fasalla ma taraka thumma sallama thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi au atwal, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dia, telah bersembahyang Rasulullah SAW bersama kami, iaitu salah satu sembahyang siang, zuhur atau asar, dah jelas zuhur atau asar. Baru 2 rakaat baginda sembahyang, lantas baginda memberi salam. Pada 2 rakaat beri salam, sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar. Kalau ikut satu riwayat lagi dia kata sembahyang asar. Ikut riwayat Abu Hurairah ni tak jelas sembahyang asar ke sembahyang zuhur. Yang pentingnya 4 rakaat. Tiba-tiba pada 2 tu Rasulullah beri salam. Jadi dia beri salam tu mana? Maka mereka bertanya, adakah dikosongkan sembahyangmu atau engkau lupa? Jawab Rasulullah SAW, sembahyang saya tidak dikosong dan saya tidak lupa, tidak boleh lupa. Mereka menjawab, betul, salah satunya terjadi, lupa ataupun kosong sembahyang. Lantas baginda menghadap kiblat, baginda sembahyangkan kembali yang kurang itu. Kemudian baginda memberi salam. Sesudah itu baginda sujud seperti sujud baginda yang biasa atau yang lebih panjang, sepakat ahli hadis. Okay. Jadi bila Rasulullah SAW dia sembahyang zuhur ataupun asar, ikut riwayat Abu Hurairah, tapi dalam satu riwayat kata sembahyang asar, maka sudah sembahyang, sudah 2 rakaat Rasulullah beri salam. Kemudian Rasulullah bangun. Bila Rasulullah bangun dalam keadaan Rasulullah seperti susah hati, disebutkan. Lalu ada seorang lelaki yang nama dia Dzul Yadain. Dia ni kata, aku siratus salatu am nasita ya Rasulullah. Sembahyang kosong ke ataupun melupa wahai Rasulullah. Orang lain senyap kata dia berani. Kan? Dia berani. Jadi kena ada orang berani kalau gitu dah. Kalau ada apa-apa berlaku kesalahan, tu imam tu apa kan, kena ada orang berani kalau juga kan. Gitu. Jadi ditanya, kosong ke melupa wahai Rasulullah? Rasulullah kata, dua-dua dah. Kosong dah, aku lupa pun dah. Lalu sahabat-sahabat kata, ya, apa yang disebut oleh Dzul Yadain itu betul, iaitu 2 rakaat je. Lalu Rasulullah SAW pun tambah lagi 2. Sudah beri salam tu barulah Rasulullah sujud sahwi. Macam mana pula ni? Macam mana boleh beri salam sujud sahwi dah? Jadi berdasarkan kepada ni riwayat ni, maka dipegang oleh mazhab Imam Malik, iaitu mazhab Maliki. Dia mengatakan bahawa sujud sahwi ni lepas pada beri salam. Gitu. Lepas pada beri salam. Dan ada pula ulama yang mengatakan sujud sahwi itu tengok pula. Ini bukan mazhab Syafi'i ni. Ini bukan mazhab Syafi'i. Dia kata kalau kurang sujud sahwi lepas pada beri salam. Kalau yang terlebih sujud sahwi dalam sebelum beri salam. Gitu. Tapi mazhab kita tak. Mazhab kita semua kata bahawa tak kira lah tambah ke kurang, sujud sahwi sebelum beri salam. Itu yang kita pakai lah. Itu yang kita pakai. Tapi kalau kita ada jumpa lah kawan-kawan kita daripada negeri-negeri lain, dia mari, dia sembahyang tempat kita ni, dia sujud sahwi lepas pada beri salam, jangan marah dia. Dia ada mazhab. Dia ada mazhab dia, di antaranya lah mazhab Maliki. Gitu. Hukum sujud sahwi sunat yang penting untuk imam dan untuk sembahyang sendiri. Adapun makmum, ia wajib mengikuti imamnya. Berarti kalau imam sujud, ia wajib pada sujud mengikut imamnya. Dan apabila imam tidak sujud, ia tidak boleh sujud sendiri. Ini disebut sinilah. Tapi kalau ikut dalam kitab Sabilal Muhtadi, dia kata lain sikit. Lain sikit pada kita ni. Iaitu kalau tu imam pergi sujud sahwi, maka kita wajib akan sujud sahwi. Tak boleh lawan imam. Bila tu imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Tapi kalau tu imam tak sujud sahwi, bila tu imam beri salam, kita boleh sujud sahwi. Kita berdiri. Kita dah bebas, kita merdeka dah daripada tu imam. Tidak ada ikatan dah dengan tu imam, kita boleh sujud sahwi. Itu kalau yang dipaham daripada kitab Sabilal Muhtadi. Tapi sini kata lain sikit lah. Biasalah tempoh ni banyak maknanya tau. Kalau kita pegang lama ni guna. Kalau kita pegang ialah kalau tu imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Wajib lah mengikut. Kalau tidak tak sah sembahyang. Tapi kalau tu imam tak sujud sahwi, sudah tu imam beri salam, kita boleh sujud sahwi. Kerana ada kesalahan yang kesalahan tadilah, kesalahan benda-benda sunat tadilah yang saya sebutkan tadi. Gitu.
Kalau kita ikut tak imam, kita tak tahu sebab apa tak imam sujud sahwi. Pun wajib ikut. Tiba-tiba tak tahu sebab apalah tak imam sujud sahwi. Kita wajib ikut. Biar ada tu, ada hari apa? Hari tu dikira sah dah. Dikira kita ni ikut imam. Kita tak tahu sebab apa. Dah ada maklumlah, kadang-kadang ada tinggal selawat. Dah tinggal selawat dalam tahiyat awal contohnya dah. Tinggal selawat dalam tahiyat awal dia jadi kena sujud sahwi. Dah tak imam yang buat gitu. Makmum dah kita mana tahu tak imam kita tak tahu. Dia tahu tiba-tiba dia sujud sahwi. Kita ikut wajib ikut. Biar kita tak tahu pun. Kita okey lah, tak ada masalah. Kalau tak ikut, maka kalau kita mufaraqah lah. Kalau dak mufaraqah kita ikut juga. Tak sah sembahyang. Kita tak ikut, tak sah sembahyang lah kalau kita tak ikut. Tapi kalau kita mufaraqah, tak apa lah. Gitu. Jadi itu kaedah-kaedah yang berkait dengan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud rukun. Begitu juga dengan bacaan duduk di antara dua sujud, sama dengan bacaan duduk antara dua sujud yang masuk. Maknanya dalam kitab ni kata sunat baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sama je. Tahu? Walau macam mana pun dalam kitab Sabilal Muhtadi kata bahawa sunat kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu apa nama yang disebutkan lah, yang disebutkan. Walau macam mana pun ada juga dalam mazhab kita ni dia pecah dua pula situ. Nak baca hak mana? Nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ke dalam sujud sahwi ataupun subhana man la yanamu wa la yashu. Hak tadi saya sebut tadi, hak dalam kitab Sabilal Muhtadi dia sebut subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, dalam kitab ni pula baca macam ke sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada satu lagi pandangan. Pandangan ni pun sedap juga. Dia punya dia gini pandangan ni. Dia kata kalau sengaja tinggal sunat aba'ah, maka baca dia lah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau dok sengaja terlupa tinggal tahiyat contohnya, tahiyat awal lah. Pada masa tu baca subhana man la yanamu wa la yashu. Tengok keadaan. Kalau kita terlupa baca subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau kita tak terlupa, kita sengeleng kita tinggal. Sebab sengeleng tinggal pun sujud sahwi kau. Dalam kitab Punyatul Musalli kata kalau kita tinggal sengaja pun sunat aba'ah, dia sujud sahwi juga. Tapi kalau kita tinggal sengaja, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi macam tu. Tapi kalau kita terlupa, barulah subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi macam-macam lah pandangan ulama berhubung perkara ni. Kau paling senang kali kita ikut biasa lah. Kau biasa ni guna subhana man la yanamu wa la yashu. Dah sabuk sikit tau. Kita ni memang sifat pelupa. Yanamu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan yang tidak lupa. Jadi kita ni lupa. Jadi bila kita sebut gitu, kita iktiraf kita ni lemah. Kita ni lemah. Allah Ta'ala sahaja yang sifat yang sempurnanya. Itulah yang berkait. Begitu juga duduk di antara dua sujud dalam sujud sahwi, baca macam Rabbi Fili tu lah. Rabbi Fili tu lah. Kau tahu baca pun apa nak baca pun apa, ada masalah. Tanya tu kaedah dia. Saya nak sebutkan lagi sini sebab-sebab lain yang tidak disebut dalam buku ni. Yang tidak disebutkan dalam buku ni sebab-sebab boleh sujud sahwi. Di antaranya kita tertinggal rukun. Di mana bila kita tertinggal rukun tadi, maka kita sedar kita tertinggal rukun, maka kita cepat-cepat menyempurnakan rukun yang tertinggal tadi. Lepas pada tu kita pun sunat sujud sahwi. Ini tidak disebut sini. Secara detail lah. Secara detail tidak disebut. Contohnya pun contohnya gini. Contohnya dia ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau sekiranya dia tinggal rukun itu dalam rakaat pertama, contohnya dalam rakaat yang dia ingat. Contohnya gini lah. Saya semayang zuhur, maka saya terlupa baca Fatihah. Saya terlupa baca Fatihah. Dan saya ingat saya terlupa baca Fatihah dalam rakaat pertama juga. Tak masa rakaat kedua lagi. Dalam rakaat pertama juga yang saya ingat. Dekat Rabbi Fili pun saya ingat. Tak baca setara Fatihah. Jangan sebut dengan mulut, sebut dengan hati. Terapi tu. Sebut dengan mulut selok lah. Tak sah sembahyang kan. Jangan pula tinggal. Jangan sebut gitu pula kan. Maknanya kita memang kita semua dalam hati Allah dah ingat tarang dalam hati ni lah jawab. Maka kita pun bila kita sedar kita tertinggal Fatihah, sedangkan kita berada dalam Rabiul Fili ataupun kita ada dalam sujud ataupun kita ada dalam rukuk
ataupun kita ada dalam sujud kedua, dah masuk lagi rakaat pertama, pada masa tu cepat-cepat bangun untuk baca Fatihah. Faham tak? Cepat-cepat bangun. Jadi start mula daripada Fatihah tu. Jangan baca Fatihah mentang-mentang lah kita ingat pada masa kita sujud, lepas pada baca Fatihah tu kita sujud mula. Jangan. Kita start mula lah Fatihah, lepas tu kita rokok, lepas tu kita i'tidal, lepas tu kita sujud, lepas tu kita duduk di antara dua sujud, lepas tu kita macam biasa lah. Jadi start mula, kita gustang mula. Dalam sembahyang ada gustang kau, ada tu je. Ada gustang. Bila gustang tidak nampak, dia kena start mula. Ada orang kata gustang tu, lepas tu dia nak start mula, dia nampak dah. Makna dia bila kita baca Fatihah, kita kena start mula rokoknya, i'tidalnya. Walaupun kita ingat pada masa sujud kedua dah. Jangan jemur sudah Fatihah, dijemur sujud kedua lalu. Tu beratlah. Tanda gitu. Tu kalau kita, kemudian nak kait dengan sujud sahwinya apa? Ngelah kali itu sujud sahwi. Ngelah sekali itu kita sujud sahwi. Tu keadaan yang pertama. Keadaan kedua pula, kalau kita terlupa, saya buat contoh Fatihah senang saya buat contoh Fatihah senang. Fatihah pula dah kau tak faham. Lupa dah. Jadi kalau orang tu tertinggal baca Fatihah, dia tertinggal lah rukun. Pada masa tu dia teringat tu dalam rakaat yang kedua contohnya. Bukan rakaat yang sama, tapi rakaat lain, rakaat kedua. Saya terlupa baca Fatihah, saya teringat pada rakaat kedua. Dan saya teringat pada rakaat kedua tadi, pada masa saya sedang baca Fatihah, pada rukun yang sama. Maknanya saya baca Fatihah sekali rakaat kedua, saya terlupa, saya pun Allah cam, saya confirm bahawa saya tidak baca Fatihah rakaat pertama ni. Galik sangat mikir. Memang betul lah tak ingat. Dan sekarang ni saya sedang baca Fatihah untuk rakaat kedua. Automatik semayang itu rakaat yang kedua tadi dia jadi rakaat pertama mula. Tu. Jadi macam mana tu? Jadi rakaat pertama tu dia macam lara ni maknanya tak pakai. Bukan tak pakai semayang, tak pakai rakaat pertama, semayang sah lagi. Faham tak? Tu. Jadi rakaat awak kita ingat Fatihah tadi, dia jadi rakaat pertama mula. Dia jadi rakaat pertama semula. Faham tak? Jangan keliru gitu deh. Lepas mengelah sekali tu, kita pun sujud sahwi, dua sujud. Dua sujud. Kalau kita teringat pada masa kita rokok, rakaat kedua kita teringat. Maknanya saya sedang rokok, saya teringat rakaat pertama saya tak baca Fatihah. Rakaat pertama. Maka rakaat kedua tu juga jadi automatik jadi rakaat pertama. Gitu dah. Jadi rakaat yang pertama. Faham tak? Gitu situasi tu kena fahamlah supaya jelas gitu. Kemudian seterusnya gua lagi, buat contoh lagi. Kalau rukun yang sebut dah, rukun yang berlainan. Kalau sudah beri salam baru teringat rakaat pertama tu dak baca Fatihah. Gua ni cerita. Tak usah bayang dah kalau nak kiranya. Sudah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dah baca Fatihah setara. Dia ingat dah. Tak kira lah rakaat pertama ke rakaat kedua ke, dia tinggal baca Fatihah. Contohnya dia tertinggal rakaat pertama lah baca Fatihah. Jadi dia bangun dah lah, dia baca Fatihah. Dengan syarat janganlah lepas sembahyang tadi ada benda dia diberi salam dah. Jangan ada benda yang membatalkan air sembahyang dia ataupun sembahyang dia. Macam contohnya dia ketuk dah. Tak boleh lah. Itu maknanya kita kata jangan benda yang menyebabkan ada benda yang batal sembahyang dia ataupun batal sembahyang yang lain. Perkara-perkara yang lain tak boleh lah. Tapi kalau dia dah batal lagi sembahyang, dia tinggal, dia ada lah dia bangun untuk baca Fatihah, boleh lagi. Tapi kalau kita tak sedar dah tau, kita sembahyang mula tau. Kalau jadi gitu ni sembahyang mula dah, tapi maknanya dia sebenarnya boleh lagi, boleh selamatkan lagi. Kalau kita kata orang sakit boleh bedah, boleh apa, sakit jantung boleh apa, sakit buah pinggang boleh tumpah, boleh bedah jadi sihat mula. Saya semayang itu juga boleh bedah lagi. Boleh bedah lagi, boleh ni lagi lah. Boleh selamatkan lagi semayang tu. Tapi setengah-setengah orang dah dah aku dah bayang ni pakai bayang lain lah. Gitu dah. Itu keadaan dia lah, tapi hukumnya gitu. Hukumnya kaedahnya gitu. Tapi syarat dia adalah janganlah di antara dia beri salam tadi dengar hak dia naik untuk baca tempat hak dia tinggal tadi tu lama sangat. Kadar lama tu mana?
ada dua pandangan kadar lama tadi. Yang pertama, kadar lama tu pada huruf. Orang kata lama tu sekejap, huruf ni pandangan orang. Awak tu lama dah tu berhenti sembahyang tadi tu, daripada salam tu teringat tu duduk mikir nengung situ 5 minit dah tu. 5 minit lama dah. Tak kata 5 minit lambat kan. Seminit ke lama dah umpamanya dah. Orang kata lama dah tu. Orang ramai kata lama tu dia kira hak lama dah. Tapi kalau orang ramai kata sekejap baru, tu sekejap. Dia kira huruf dia bagi. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, hak ni lebih baik. Hak ni saya setuju pandangan kedua ni. Iaitulah kadar lama tu jangan dang muat serakaat kalau main. Jangan dang serakaat dah. Serakaat ni buat seminit lah kita kata, ataupun 40 saat lah satu rakaat. Maka kalau 40 saat tak sah. Tak boleh kena bayang bola dah. Tapi kalau 30 saat boleh lagi contohnya. Kita tengok kadar satu rakaat tu kita buat anggar orang je. Dia tak suruh tengok jam, tengok bayang berlakon kali tengok jam. Tak payah kita buat anggar orang je. Kita buat anggar orang. Jadi itu yang berkait dengan perkara. Lepas pada tu kena sujud sahwi lah. Lepas pada tu dia kena sujud sahwi. Kemudian di antara perkara lain lagi yang membabitkan sujud sahwi ni, nak sebutkan bila tengok dalam buku ni, dalam kitab ni lebih detail sikit. Saya tengok dalam kitab beberapa kitab, antaranya dalam kitab Muhni Muhtaj, dia kitab Sabil Al-Muhtadi ni. Di antaranya disebut apa lagi? Iaitu kita buat satu perkara yang membatalkan sembahyang, tetapi pada masa kita buat tu kita terlupa. Di mana kalau sengeleng kita buat memang batal, tapi kalau terlupa tak batal. Hak tu pun kita boleh lagi kita sembahyang tadi, tapi last kali kita sujud sahwi. Contohnya apa? Kalau kita buat benda tu batal, tapi kalau kita terlupa tak batal. Bukan semua benda ni. Antaranya ialah kalau cakap sikit. Kita tak sedar dalam sembahyang kita cakap sikit, tanya kawan-kawan kita lalu, apa mu mana mana gamau. Lepas tu baru dia ingat, aku sembahyang dalam hati lah. Aku sembahyang apa? Tanya dia, tanya kampung. Baru sedangkan sembahyang ni tak sah dah. Tetapi oleh kerana dia tak sedar, dia terlupa dan percakapan tu sikit, maka sah lagi sembahyang. Dia kena sujud sahwi dia. Boleh lagi tu. Tapi syarat dia sikit je cakap tu. Jangan apa khabar mu lama dak nampak wan di Kuala Berang wan ni. Dulu Terengganu kena dak tanya dak. Besu wan setiu wan apa khabar pokok kita begah tu. Tu dak sawi dah tu. Tu kena bayang bola lah. Tu batal. Ataupun makan sikit. Dia makan putih kiki umpamanya dak. Kata kiki dalam semayang dia tak ingat, dalam kocek ada seru lagi. Bunyi ketik bunyi lah umpamanya. Okey. Muncul dak imam, kata imam masuk dalam speaker tahu umpamanya dak. Bunyi kecek-kecek dah. Jadi dia makan kicik Allah. Dah dua. Putih kicik sikit je dak. Maka tak sah sembahyang dia. Tetapi oleh kerana lupa dan benda tu sikit, maka oleh kerana terlupa tadi, sembahyang dia sah, tapi dia kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Pelik bunyi tau. Tak apa lah, pelik-pelik hukum kalau begitu. Kau tak sedap hati sembahyang pula senang. Kau tak sedap hati sembahyang pula. Itu. Ataupun contohnya lagi, apa lagi? Contohnya habis kau masa research sikit kan. Dia pindah bacaan. Molek dah dia baca Fatihah dalam diri, tapi pada masa dia rokok dia baca Fatihah pula kali lagi. Sah dah. Sembahyang sah. Sebab apa sembahyang ni kalau selagi mana tidak ada percakapan manusia, sah walaupun dia baca Fatihah dalam rokok, dalam sujud. Dia baca dah Fatihah dalam diri, dia baca pula kali lagi. Pada masa tu boleh jadi sebab dia tak tahu, boleh jadi sebab dia dia tak tahu dah. Tengok orang ni macam-macam perangai ni. Jadi pada masa tu dia boleh jabarkan, dia boleh tampung balik kesalahan dia tadi dengan sujud sahwi. Tu biar pak sujud sahwi biar minggu depan ni sesal pak sujud sahwi. Minggu depan ni pak lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina